Dia akan cakap macam kereta, relax lah, kau nak rushing pergi mana? Kereta rupa bergaya, nak sampai pun bergaya, jangan rushing. Bawa cool sudah. Assalamualaikum. Hari ni kita nak tengok satu lagi model Volvo. Tapi model ni agak menarik jugalah. Sebab bila saya bawa XC40 ni, dia mengubah saya punya mentality. Sebab saya biasanya, saya sebagai pelumba profesional dalam Gran Turismo dan juga dalam Forza Motorsport, saya suka kereta yang NA, yang manual kan contoh. Tapi dengan kereta ni, dia ubah saya punya mentality dan juga cara pemanduan dia. Yang tu saya cerita nanti. Tapi untuk introduce model ni, ini ialah XC40 Recharge T5. Agak mengelirukan sikit sebab dia ada T5, P8, Recharge macam-macam. Sebab dia ada banyak juga pilihan tawaran dia punya powertrain. Okey, kalau untuk XC40 T5 biasa, dia engine 2 liter sahaja, tak ada apa-apa hybrid. So yang ini Recharge T5, dia ada hybrid tapi dia pakai engine 1.5. Korang ada yang tanya juga, ni yang EV tu ke? Bukan. Kalau yang EV tu bentuk dia bukan sama, tapi EV tu dia punya grill dia ni kosong, dia macam flat, dia tak ada lubang pada grill. Yang tu Recharge P8. Untuk Volvo XC40 Recharge T5 ni, hybrid ni, dia cuma pakai enjin 1.5 liter, 3 silinder turbo, power lebih kurang 180 dan 265 Nm torque, 7 speed, 2 clutch. Macam Proton X50 ya. Betul juga, macam X50. Dia punya overall spec dia, XC40 ni jelah harga pun dekat double daripada X50. Kita boleh anggap kereta ni dia macam Proton X50 yang lebih sophisticated, lebih canggih dan lebih premium. Banyak juga benda-benda yang membuatkan harga dia saya rasa berbaloi. Selain daripada tu, untuk dia punya sistem hybrid pula, dia ada motor elektrik dekat bahagian depan ni juga. Jadi enjin dia power dekat tayar depan dan motor elektrik pun tayar depan dia juga. Dia bukanlah all-wheel drive. Kalau macam contoh model-model Volvo T8 punya enjin 2 liter, dia ada motor elektrik kat belakang, jadi all-wheel drive. Yang ni dia front-wheel drive saja sepanjang masa. Jadi untuk pasaran Malaysia, kereta ni dia CKD pasang kat Shah Alam. Untuk Recharge T5 ni, dia datang standard terus dengan package R Design. Jadi R Design ni apa? Dia macam package kosmetik. Design dia nampak agak sporty. Contoh yang buatkan dia, yang datang daripada R Design tu, contoh dia punya bumbung warna hitam. Lepas tu dia punya grill ni ada hitam petak-petak ni. Sebab kalau yang bukan R Design, dia chrome kilat-kilat sikit. Dia nampak macam tua sikit. Yang ni nampak stylo sikit. Lampu macam biasalah, of course Volvo. Dia punya signature DRL dia ni bentuk Torx hammer. Semua LED of course. Dia punya fog lights ni pun LED. Dan fog light ni juga dia function juga sebagai cornering light. Kalau korang bagi signal ataupun korang belok nak masuk sempang malam-malam, dia menyala dekat arah tu lah. Rin pun sebahagian daripada R Design, 19 inci dan dibaluti dibaluti dengan tayar Pirelli P0. Tayar sedap lah. Walaupun kereta ni hybrid kan, nampak macam hybrid ni macam selalu lembut, tapi dia pakai tayar high performance. Yang tu kita cerita juga nanti. Terusnya kita ke sini, ni dia punya tempat charge dia ni. Kalau nak cerita bab charging dia ni, bateri capacity dia, dekat center console, macam bawah tempat manual gear tu, antara dua tempat duduk tu. Jadi untuk bateri dia 10.5 ke 10.7 kWh. Kalau korang pakai fast charger lebih kurang 3 jam. Tapi kalau korang pakai yang 3 pin macam kat rumah tu, lebih kurang 5 jam untuk dapat full. Lepas tu boleh pergilah lebih kurang 44 km. Lepas tu ada satu kat sini tanda dia tulis recharge. So recharge ni menunjukkan dia model hybrid lah. Kalau yang bukan hybrid tu dia kosong. Tapi yang model EV tu pun ada tulis recharge juga. Cuma yang model EV dia punya tempat charge tu kat sini macam tempat isi minyak. Yang ni hybrid, tempat charge kat depan, tempat isi minyak belakang belah sana. Pening sikit lah Belakang pun, lampu belakang ni bagi saya agak lawa, agak stylo. Macam model Volvo yang sekarang dan juga model Volvo sebelum ni. Dia lampu macam ni, dia terkeluar. So daripada jauh kau nampak macam dia punya bahu lah, macam tough sikit kan body dia. Seterusnya untuk boot dia ni adalah lebih kurang 460 liter. Dan boot dia ni walaupun dia hybrid, dia sama dengan model yang bukan hybrid. Sebabnya ialah macam saya cakap tadi, bateri dia bukan kat bawah ni, bateri dia dekat tengah-tengah kabin tu. Jadinya dia punya boot tu tak kacau lah. 460 bagi saya bukan paling besar, tapi agak cukup. Saya dah pakai kereta ni untuk raya, sumbat semua barang rumah, almari apa semua, baju semua dalam isi dalam ni. Dan sini pun dia punya ni rata. Lepas tu ni dia punya kabel untuk charger. Ni 3 pin dengan cocok kat depan tadi. Okey, tengok dalam. Okey, untuk bahagian dalam dia ni
kalau sekali korang tengok, korang akan nampak dia lebih kurang sama je lah dengan model-model Volvo yang dijual hari ini. Cuma untuk Volvo sekarang ni kita boleh nampak yang dia punya panel meter semua memang digital. Lepas tu dia punya center console ni pun digital. Yang ni infotainment ni lebih kurang 9 inci. Function dia, cara kontrol dia hampir macam phone. Untuk kita slide masuk dalam menu-menu apa benda dan tekan satu button home, terus dia pergi ke home balik semula. Cuma itulah, dia semua benda terlalu digital sampaikan nak kontrol aircon pun. Bagi saya lah yang paling annoying sekali, nak kontrol aircon ni pun, contoh untuk arah aircon, suhu, fan speed semua pun dalam touchscreen. Yang ni saya rasa patutnya buat butang kat luar lah, sebab dia kata Volvo kan untuk safety. Tapi benda ni saya rasa kompromi sikit lah about safety. Bila kita nak kawal aircon pun nak kena alih pandangan daripada jalan. Sebab dekat luar ni ada button, tapi yang tu untuk button audio saja. Tapi lain-lain dia punya paparan ni memang jelas, cantik. Apple CarPlay dia pun senang guna. Terusnya kita nampak dekat center console ni, dia punya tombol gear dia tak dapat lah tombol gear yang yang crystal or force tu macam siri 60 dan juga 90. Yang ni siri 40 dia pakai tombol gear biasa. Lepas tu dia punya drive mode ni, kalau yang model 60 dan juga 90 tu, dia punya drive mode dia kita macam roll satu button. Yang ni cuma butang dekat bahagian tengah, dekat bawah screen ni. Steering ni pun design biasa-biasa lah macam Volvo. Walaupun horsepower tinggi, tapi dia overall dia bukannya sebuah kereta sport. Design pun bagi saya steering tak lawa, tak sporty sangat. Petak je nampak macam eksklusif biasa je lah. Dia punya seat ni pun sebahagian daripada R-Design. Design ni pun memang nampak lawa. Dia punya seat tu nampak nipis macam sporty. Duduk bagi saya seat ni walaupun nampak sporty, duduk tak keras, tapi dia tak ada empuk sangat yang buatkan kita rasa mengantuk. Dia selesa just nice lah untuk jalan jauh. Lepas tu ada wireless charger. Cuma untuk model hybrid, sebab bateri dekat bawah ni, dia punya cup holder dan juga ruang simpanan belakang dekat center console ni cetek sikit lah. Best tak best drive? Jom kita tengok. Okey, jadi bila pakai Volvo XC40 hybrid ni kan, saya pakai kereta ni untuk balik beraya. Lepas tu saudara saya pun tanya, kalau pakai hybrid jadinya minyak habis, boleh pakai bateri lah. Betul juga, tapi kurang tepat. Sebab tu bukan cara kereta ni ataupun cara komputer dia bekerja. Dia akan guna bateri dulu. Selagi bateri kita banyak, dia akan guna bateri dulu. Dan kalau kita perlukan lebih power, baru enjin masuk. Bateri dia sendiri kapasiti tak besar sangat. Dia 10.7 kWh je. Jadi dia boleh pergi sehingga 44 km sahaja. Itu pun kalau keadaan betul-betul cun lah. Traffic smooth, jalan rata, cuaca elok, suhu pun cantik kan. Tapi kalau secara realistik lah, saya boleh katakan, saya pakai sendiri, saya charge full, saya boleh katakan bawa biasa-biasa dalam bandar apa semua, kita boleh dapat senang-senang 30 hingga 35 km. EV mode, pure EV mode, tak pakai minyak langsung. Jadinya bila dah habis bateri ataupun dah tinggal sikit sangat, baru enjin masuk. Enjin memang akan masuk bila perlukan lebih power. Lepas tu after a while, dah lama sikit tu, bila dia tengok kita macam bawa relax, tak perlu power banyak sangat, enjin akan mati balik semula. Dia akan pakai bateri semula. Bateri tu pun sebenarnya motor elektrik itu cukup untuk bagi pecutan biasa-biasa lah. Sebab dia ada 80 horsepower juga dan lebih kurang 160 Nm. Motor elektrik ni saja pun power dia dah lebih kurang macam kereta 1.3 macam tu lah. Bila bateri habis pula, dia takkan biar habis sampai zero bateri. Dia akan biarkan saya tengok lebih kurang 5 ke 10% macam tu. Bateri tu dia singgah sikit untuk nak bantu enjin. Dia bantu enjin pula. Maksudnya bantu enjin masa bila? Masa bila banyak pakai tenaga. Contoh, waktu idling, kau nak berhenti kat traffic light, waktu tu enjin akan mati. Lepas tu bila lampu hijau, kau nak start jalan tu, dia pakai bateri dulu. Lepas tu bila dah 10-15 km sejam, baru enjin masuk. Dia pakai bateri selagi boleh, minyak tak luak sangat. Lepas tu untuk charging pula. Charging kalau kau pakai fast charger untuk kereta ni, dia punya kapasiti pun tak tinggi mana. Dia perlukan lebih kurang 3 jam untuk full charge. Dan kalau kau pakai plug 3 pin tu, yang macam untuk nak masuk kat rumah tu, yang tu lama lagi sikit lah, 5 jam. Jadi sambil jalan ni pun, macam contoh kalau korang jalan, lepas tu bila korang lepas minyak ataupun korang tekan brake, dia tetap akan charge juga. Dia ada sikit kuasa daripada brake tu. Brake punya haba, dia transfer tenaga tu jadi elektrik. Tapi sikit je lah naik. Okey, seterusnya daripada segi comfort, saya rasa kereta ni dia punya interior dia sangat selesa. Kita rasa cozy. Macam contoh aircon dia pun, yalah mungkin kereta mahal lah kot, kereta Mak Saleh kan. Aircon dia pun dia punya blower tu lembut je kita rasa. Walaupun sebenarnya kita buat full blown, kita rasa kabin tu sejuk. Angin tu kita rasa sejuk kat tangan semua, tapi cara hembusan dia tu pun macam rasa mahal. Seat dia tak terlalu lembut dan tak terlalu keras. Nampak dia punya bentuk macam sporty, tapi sebenarnya selesa. Saya bawa kereta ni jalan jauh, serius saya cakap, memang tak penat langsung. Driving dynamics pula, Volvo ni saya boleh kata macam ni lah. Okey, walaupun dia power kereta ni kalau campur dengan bateri semua lebih kurang 260 horsepower, 400 lebih Newton meter torque. Tapi kita rasa dia bukan untuk pemanduan sporty. Walaupun dia laju, dia boleh pergi laju, corner pun dia boleh duduk dengan baik. Macam contoh, sebab yelah tayar pun pakai Pirelli P0 rim 19 inci.
P0 tau, tayar sport. Contoh kalau highway corner panjang, dia akan duduk, grip dia memang tinggi, tapi kita boleh rasa yang kereta ni dia tak suka cara pemanduan agresif, dia tak suka kena push. Dia akan cakap macam kereta, relax lah, kau nak rushing pergi mana? Kereta rupa bergaya, nak sampai pun bergaya, jangan rushing, bawa cool sudah. Tapi of course lah, bila kita perlukan power, contoh kalau ni full throttle, walaupun hybrid mode, dia tetap akan pergilah. Memang senang kita nak sampai, walaupun daripada 100, nak pergi 1.4 tu senang je. Tukar dia punya ni, pergi power, lagi responsif. Lepas tu pertukaran gear dia memang tak terasa sangat lah. Kita hampir tak perasan pun gear tu ada dekat background. Sebab kalau mode hybrid tu lagilah kita tak nampak RPM kan. Jadi tak sedar pun gear tu ada, gear tu berfungsi. Dan boleh kata transmission dual clutch 7 speed ni agak smooth lah. Nampak? Ni dia punya rear cross traffic alert dia. Nampak? Dia akan bagi warning lah kalau kita nak reverse. Seterusnya kita pergi ke satu topik penting juga, fuel consumption dia. Jadi enjin 1.5 liter, power pun agak power. Lepas tu ada hybrid lagi, jimat ke tak? Agak jimat Saya itu sepanjang tempoh perayaan saya pakai dah lebih kurang 1,600 km saya pakai kereta ni, lebih seminggu. Yalah sebab minyak tak apa luak kan. Kadang tu bila saya parking kat rumah, saya charge. Lepas tu petang pun saya charge, malam pun kadang tu saya charge. Selagi duduk rumah, ada masa, ada ruang, saya charge. Minyak tak apa luak. Jadi overall saya dapat 6.7 liter per 100 km, lebih kurang 14.9 km per liter. Kira agak jimat lah tu, memang jimat lah. Tapi highlight pada kereta ni dia punya pilot assist. Pilot assist ni macam autopilot lah sikit. Jadi kalau kita nak activate kan, kita tekan kat sini, dia sama dengan dia punya adaptive cruise control. Kita tekan yang pertama ni, dia adaptive cruise control. Tapi bila kita activate ke pula pilot assist, satu tahap lagi ke atas, dia ada bantuan steering sekali. Jadi dia akan baca line putih kat jalan. Macam ni, saya activate. Nampak? Steering bergerak. Tapi ini bukan autopilot sepenuhnya. Tengok, lepas beberapa saat dia akan tulis apply steering. Jadi dia ada sensor dekat sini, dia tahu yang kita tak pegang steering. Nampak dia bunyi lah. Jadi saya pegang steering, baru tak ada warning. Jadi benda ni bukannya autopilot yang kita boleh terus tidur apa semua, tak. Agak guna, boleh dikatakan cara berfungsi dia pun agak natural. Kadang tu penumpang belakang pun tak sedar bila saya activatekan pilot assist tu, ataupun bila saya sendiri yang bawa, tak ada bantuan tu. Penumpang pun boleh katakan tak sedar. Volvo XC40 Recharge ni dekat Malaysia lebih kurang 242,000 dan korang dapat juga warranty untuk kereta 5 tahun. Dan juga jangan risau, ya betul, bateri hybrid dia ada warranty 8 tahun ataupun lebih kurang 160,000 km. Sebenarnya kalau untuk tahun 2022 ni pakai kereta hybrid tak perlu banyak benda risau sangat lah, sebab bateri pun sangat reliable dan tahan untuk jangka hayat kereta ni. Dah 8 tahun settle dah kan loan biasanya. Untuk harga ni juga, kereta ni apa pesaing dia sebenarnya? Dah hujung video baru nak cakap. Dia bersaing dengan model-model macam Mini tu, Mini Cooper S Countryman ataupun Clubman tu, Mercedes GLA, lepas tu mungkin Lexus UX juga. Dan tapi siapa yang beli Volvo XC40 ni? Sebenarnya bagi saya, kalau korang jenis tak suka menonjol sangat, tak nak brand sangat, tak kisah brand, korang akan nampak lah XC40 ni satu pilihan yang agak menarik juga. Dengan teknologi dia yang ada, rupa pun bagi saya cukup stylo. Macam saya balik kampung pun, borak dengan saudara pun, saya tak jumpa lagi orang yang cakap kereta ni buruk. Kebanyakannya sama ada biasa-biasa ataupun kata memang lawa design ini. Agak bergaya, walaupun dia nampak boxy macam ni kan, tapi dia tak nampak terlalu besar sangat. Saiz pun ngam-ngam saja. Ke ada korang rasa kereta ni XC40 ni buruk? Cuba komen bawah. Lepas tu macam colour dia ni pun, kalau korang tengok betul-betul, colour dia bukannya solid white, dia macam kristal sikit. Kalau korang parking sebelah kereta yang betul-betul putih, korang nampak beza dia. Jadi colour-colour yang dipilih pun memang naik lah dengan design dia, dan juga dia lawan dengan bumbung hitam tu. Jadi saya rasa tu saja untuk kali ni. Kalau korang tengok video ni, saya rasa video ni panjang. Kalau korang tengok sampai habis, terima kasih. Jangan lupa juga subscribe kalau belum. Lepas tu dah subscribe tu, tekan loceng sekali. Lepas tu kalau korang selalu nak baca news ke, review ataupun gambar galeri penuh kereta ni, boleh pergi juga ke ngear.tv. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.